Tapi itu dia, kadang-kadang apa kita share dalam media sosial ni sangat berbahaya. Tapi apalah kiranya kalau kita kongsikan bahan-bahan ilmu, bahan-bahan ilmu, kongsikan benda-benda baik. Jangan lupa, mari kita ramai-ramai datang ke program ceramah Syamsul Debat. Ramai datang, kita share. Orang yang nampak sharing kita tu dan dia datang sebab itu, apa pahala? Budak-budak sekolah pun datang, petang di kelas tambahan pun ponteng sebab gelak mak. Betul lah tu kan. Syamsul Debat tengok pun tahu muka orang ponteng kelas tambahan ni tahu kan. Jadi mana kata sebab nak datang dengan kuliah ilmu. Bak kata orang, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi kena cari ilmu. Itu sebab saya kata tadi, kalau adik-adik nak jadi YouTuber, biarlah jadi YouTuber yang berilmu. Janganlah jadi macam sesetengah orang, sanggup memperbodohkan diri sendiri untuk konten. Berjoget-joget tak tentu arah, lepas tu seronok dapat berapa juta, lepas tu menangis minta maaf. Buat apa? Yang berbahagia Tuan Amran bin Disah, PPMN 10 Usukan. Yang berbahagia yang bahagia Datuk Barul Sawi, Pengerusi Kojasa Holding. Yang berusaha Tuan Muhammad Syarul Nizam bin Muhammad Saleh, Pengurusi SSK Center. Ketua-ketua jabatan, Wakil Persekutuan dan Negeri, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat, kru SSK Center, Brigade Negaraku, para sukarelawan program, ketua-ketua NGO, pengurusi-pengurusi kelab belia, para pelajar, para media, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang ini. Walaupun panas, kita sanggup beramai-ramai datang. Saya terharu lah tengok ramai datang. Tapi ialah, orang dah menjual, kita kena membeli. Bak kata orang, saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Tak baca skrip tak kena beritahu. Datang di depan nampak muka, ditolak ke belakang sakit dada. Apalah artinya kita merdeka kalau masih belum terbebas minda? Itu nak jawabnya. Jadi apapun, hari ni saya rasa seronok sangat tengok ramai betul. Saya kira ni tak kurang 20,000 ni. Saya kira yang lalu lalang kat jalan tu semua saya kira. Tu yang 20,000 pun tak kurang. Hari ni kita cerita tentang media sosial. Merdeka hanya pada nama, tetapi masih lagi kita terbelenggu minda disebabkan oleh media sosial. Sebab apa hari ni kita tengok ramai orang yang tak boleh berpisah dengan media sosial. Hari-hari berlumba-lumba nak buat konten. Syamsul Debat lalu pun jadi konten. Syamsul Debat senyum pun jadi konten. Hari ni kan, seolah-olah memang tak boleh pisah. Dulu kalau tertinggal telefon kat rumah, tertinggal tak apalah. Sekarang dah sampai pejabat, pusing balik ambil telefon. Biar lambat, tak kisah, tapi handphone kena ambil. Terutamanya lelaki, sebab banyak rahsia di dalamnya. Kena pusing balik. Tapi nak tunjukkan betapa media sosial ni adalah satu lautan maklumat yang perlu kita fahami tentang trend dia. Anak-anak muda hari ni ramai yang bercakap. Anak-anak muda kata, saya tak nak belajar lagi dah, saya nak jadi YouTuber. Ramai anak-anak muda, budak sekolah cakap, saya tak nak belajar lah cikgu, saya nak jadi YouTuber. Buat apa jadi YouTuber kalau ilmunya tidak ada? Biarlah orang kata kita ni ada ilmu supaya ke mana-mana pun kita boleh berjaya. Sebab kalau kita tengok trend dulu kita ada mamak kampung chat MIRC, kita ada chatting. Dulu masuk saya berkafe RM15 sejam, lepas tu RM10 sejam, kemudian RM8 sejam, RM5 sejam, sampai satu tahap dia dah jadi RM1 sejam. Mula jam yang kedua baru bayar, sampai macam tu sekali. Pusat cyber banyaklah kan di luar sana. Kemudian hari ni masing-masing dah tak ada lagi dah.
Pergi ke cyber cafe sebab dekat telefon bimbit saja dah ada. Semuanya dah ada di sana. Ada yang main game. Budak-budak ni boleh main game tak makan pun tak apa. Istiqamah. Main game tak makan pun tak apa. Kalau lah main game tu zikir, dah ramai jadi wali lah. Kan, hafal terus. Kan. Tapi isunya dia melekakan. Boleh ke? Tak boleh ke? Soalan yang pertama kita nak, boleh atau tak boleh? Boleh nak gunakan media sosial, tapi digunakan untuk tujuan kebaikan. Tujuan kebaikan. Asal mula satu perkara itu harus. Media sosial tu baik kalau untuk sebarkan maklumat-maklumat. Kenapa ramai ni? Sebab media sosial. Ramai yang kongsikan. Setua-tua manusia di Kota Belud sekarang ni, dia dah ada grup WhatsApp. Kan? Kau pergi tak tengok Samsul debat? Pergilah. Kau pakai baju apa, kita pakai baju sama. Sama je grup dia. Kan? Kau jangan tinggalkan aku tau. Kan? Pergi sekali, tunggu dekat simpak kampung. Dalan sekali. Kegunaannya ada. Bukannya tak ada. Kan? Tadi sibuk ambil gambar Samsul debat lalu. Media sosial dah upload dah. Alhamdulillah. Dapat tengok Samsul debat depan-depan. Nak jadi orang yang pertama yang post dekat dalam Instagram. Kemudian ada yang komen dekat bawah, untunglah, kenapa tak ajak, macam-macam. Tapi hari ni kita cerita betapa bahayanya media sosial. Hari ni YouTube misalnya, hari ni anak-anak boleh tengok YouTube ni tanpa kita tekan apa-apa, dia akan load sendiri, dia akan play sendiri. Habis je keluar video lain, habis je keluar video lain. Dan yang paling tak disangka-sangka sampai satu tahap, dia boleh tunjukkan bagaimana cara untuk membeli senjata api, dan boleh juga membeli bahan-bahan terlarang, yang mana kemudian yang diajar bagaimana cara nak padamkan history supaya family tak boleh trace alamat-alamat website ataupun apa yang telah di-type sebelumnya. Sampai jam tu sekali. Hari ni ada orang ramai yang sakit mental disebabkan media sosial. Nak tidur pun upload, nak tidur pun buat live. Saya pernah tengok budak sekolah buat live sikat rambut. Kenapa tu? Saya okey je. Saya tak terfikirlah pasal nak couple. Saya pula tengok malam tu ramai yang live. Tengok Pak Su Samsul Rarau, dia tengah mengaji, katakan tu. Ustaz Jafri tengah ceramah. Tengah ceramah. Okey. Datuk Saleh ni tengah ucap sikit. Dia cakap pasal punya. Okey. Sekali tekan budak yang tengah sikat rambut tu, saya tak tahu. Tekan pak, dia sikat rambut. Samsul debat join. Samsul debat tengok kita tu lah. Tekan. Tak pasal-pasal terbabit sama. Alangkah baiknya kalau kita gunakan untuk tujuan kebaikan. Tu sebabnya disebutkan, dan Nabi Muhammad pernah sebut, pada yang non-Muslim yang hadir pada ini tak ada masalah, boleh ambil. Prophet Muhammad sebut apa? Prophet Muhammad sebut, dunia ni penjara bagi orang mukmin. Maksudnya apa? Hidup kita ni ada peraturan. Hidup ni ada peraturan. Pencamah datang, hantar air, itu peraturan. Kan? Ambil air sejuk. Tak ada sejuk, tak ada. Okey, tak ada apa saja. Hidup ada peraturan. Bukan semua benda kita boleh buat. Kan? Bayangkan, pada tubuh badan manusia ni, menurut kajian, apabila seorang manusia itu dilahirkan, anggota yang paling lewat sekali berfungsi adalah lidah. Tangan boleh gerak-gerak, kaki boleh gerak, kepala boleh gerak sikit. Dia boleh nangis, suara keluar tapi tak boleh cakap. Lidahnya lambat berfungsi. Tetapi apabila manusia itu meninggal dunia, dikebumikan, ditanam, lidah adalah anggota yang paling awal sekali akan hancur. Nak beritahu, lidah ni adalah tanggungjawab amanah yang sangat besar pada seorang manusia. Orang perempuan kena berhenti bercakap, aku ni mulut aja jahat, hati baik. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap yang baik-baik, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Maka ada orang cakap, kalau kita tengok balik kisah dulu-dulu, macam mana Saidina Abu Bakar pernah ambil batu masuk dalam mulut dia. Kenapa? Sebab nak mengelakkan dirinya bercakap yang tidak baik. Dia masukkan batu dalam mulut dia. Sebab Nabi dah pesan, kalau kamu tidak ada perkataan yang baik yang kamu boleh cakap, lebih baik kamu diam. Saidina Abu Bakar ambil batu masuk dalam mulut dia. Hari ini tak payah ambil batu masuk dalam mulut, pegang handphone, diam. Nampak tu, semua diam.
Yang pegang sanggup, dia tak bawa tripod, dia pegang lah. Jenak gelap pun tahu. Sebab takut masuk dalam handphone. Kan? Hal ini. Tapi ada yang cakap, saya tak pernah cakap apa-apa, saya taib aja. Kena ingat, sebenarnya menurut pandangan apa yang kita taib itu dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Yang paling sedihnya adalah apabila kita menaib tu, kita mengutuk, kita mengeji peribadi seseorang. Contoh, kita letaklah pemimpin, tak kisahlah mana-mana parti, saya tak sebut parti mana-mana pun, letak muka je, tak payah tulis apa-apa. Beliau pemimpin yang tak payah tulis, letak muka je. Kemudian pemimpin ni pun letak muka juga, kemudian kita post, tengok komen macam mana. Kutuk, ya Allah Akbar, kepala bapak semua keluar. Kemudian tiba-tiba imam kampung cubalah masuk komen yang baik, cubalah tulis yang baik-baik. Itu menggambarkan pribadi yang mulia. Komen bawah tu, kau pun sama. Dia kena balun pula. Dia pula imam pula kena sampai bawah tu. Nak menunjukkan itulah yang paling menyedihkan situasi pada hari ini. Kata Abu Lais As-Samarkandi, dia kata tanda kita takut kepada Tuhan ni terlihat pada 7 perkara. Yang pertama, pada lisan kita. Apa yang kita cakap, apa yang kita tulis, pastikan jangan tulis yang sia-sia, jangan cakap yang sia-sia. Kedua, pada pandangan matanya. Matanya tidak memandang yang tidak baik, memandang yang baik-baik. Pandang apa dapat pahala? Pertama, pandang muka ibu ayah dapat pahala. Kalau ibu ayah dah tak ada, ziarah kubur dia dapat pahala. Yang kedua, pandang apa dapat pahala? Pandang suami dapat pahala, pandang isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Pandang bini orang tak dapat pahala, tahu? Pandang suami orang pun tak dapat pahala. Pandang Samsul Debat ni lain. Dia pandang orang tengah mengajar lain, kan, tengah kongsi lain. Yang ketiga, pandang apa? Pandang Kaabah dapat pahala. Pandang Kaabah dapat pahala. Tengok dalam TV tu tengah live, pahala. Apatah lagi kalau pergi ke sana, pahala. Beribadah di sana. Itu sebab orang dulu-dulu, zaman dulu tak ada TV, ada live dulu, dia orang beli frame gambar Kaabah, gantung dekat rumah, dia tengok tu dapat pahala. Dan begitu juga yang keempat, pandang Quran dapat pahala. Jadi pandang. Yang ketiga apa? Yang ketiganya terlihat pada perutnya. Kenapa pula? Perutnya boroi ke tak boroi? Bukan. Tapi perutnya tidak membenarkan perkara-perkara yang haram masuk ke dalam perutnya. Dia memastikan dia memakan perkara-perkara yang halal. Nabi pesan, makanlah makanan yang halal, sungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kemudian pada hatinya tak ada tamak, hatinya tak sombong, hatinya tidak dengki. Itu pada hati. Jadi kalau dia takut pada Tuhan, dia tak nak tamak-tamak. Yang bukan hak dia, dia tak nak ambil, tapi dia kongsi. Faham perempuan? Risik pada hati. Faham Jangan gaduh-gaduh, kongsi baik-baik. Risik pada hati. Yang faham, tak faham sudah kan? Tak ada lagu aja. Yang kemudian terlihat pula pada apa? Terlihat pada tangannya. Tangannya banyak buat perkara-perkara yang baik. Contoh dengan penubuhan SSK Center. Ini benda baiklah. Masyarakat dapat berkumpul, dapat beraktiviti. Kalau tidak susah juga kan? Nak cari tempat-tempat yang selesa macam ni. Mana tak selesa? Orang duduk buah kemah, dia sedap duduk sana makan. Mau tak selesa? Kan? Lepas tu sambil cik bagi ulasan apa Samsul Debat tengah sampai kan? Macam tu kan? Jadi mana kata selesa lah. Suasananya dengan kemudahan-kemudahannya dan sebagainya. Ada pentas seperti ini, maka kita boleh buat selalu. Nanti kita buat malam pula. Kita buat malam pula sekali lagi Samsul Debat datang. Kita buatlah tahun 2023. 2022 dah penuh. 2023. Begitu juga terlihat pada langkah kakinya yang keenam, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dia tak pergi tempat-tempat yang tak baik. Datang ke SSK Center ni baik sebab datang ke majlis ilmu. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Dan begitu juga yang ketujuh, terlihat pada ketaatannya pada Allah dan Rasul. Itu 7 perkara. Maka lihat yang pertama tadi, lisan tadi, media sosial. Media sosial ni paling berbahaya pada hari ini sebab menyumbang kepada masalah pesakit mental.
Penyakit mental makin tinggi, lagi tinggi daripada penyakit demam denggi pada hari. Bayangkan, dulu sebelum tahun 2000, pada rakyat Malaysia, setiap 1000 orang, seorang sakit mental. Setiap 1000 orang, seorang sakit mental. Selepas tahun 2000, setiap 10 orang, seorang sakit mental. Menjelang sampainya PKP tempoh hari, pandemik, 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang, seorang sakit mental. Cuba kira berapa ramai dalam yang sakit mental agak. Tak, bukan macam tu, nak tunjuk nisbahnya ramai. Dan yang paling masalahnya adalah, yang berbahayanya adalah, yang sakit mental hari ni tak sama macam sakit mental dulu-dulu. Yang sakit mental dulu-dulu dia cakap sorang-sorang, tak, dia hari ni dia nampak normal. Boleh baca nanti dekat dalam internet, nanti boleh Google split personality disorder, boleh tengok. Split personality, dia boleh gelak seorang, dia boleh share dekat dalam Facebook media sosial gambar telefon bimbit yang baru dalam kotak belum keluar lagi, kemudian dia boleh kongsikan gambar jambangan bunga, dia share, thanks for my beloved hubby for this lovely gift, terima kasih pada suamiku atas pemberian yang sangat bermakna ini, kan. So dia pun ramailah yang komen, untunglah, happy birthday, bila nak open tablet, bukan tablet tau, tablet, bila nak open tablet, bila nak belanja makan. Dan ramai yang tak tahu rupa-rupanya handphone dengan bunga tu dia beli sendiri. Dia beli sendiri dan dia share macam tu sebab dia seronok bila baca komen. Dan yang tahap paling teruk sekali, dia create satu lagi account untuk puji account tu. Tahniah lah bertuah, kau tu dah lah baik hati, cantik pula, puji orang tu. Dan dia percaya itu adalah orang yang berbeza. Itulah tahapnya sakit mental hari ini. Ada orang dia jadi resah gelisah, kenapa tak ada like post aku hari ni? Kenapa ni tak ada orang like, tak ada orang tak tengok handphone ke hari ni, kan? Yang paling bahaya adalah dalam media sosial hari ini menyebabkan kita rasa tak merdeka. Kenapa? Dia menyebabkan penyakit-penyakit ain. Mata dia tak boleh tengok, kan? Contohnya kita tunjuk gambar kereta baru, ada orang mata yang tak boleh tengok, dia datang sakit dekat hati dia. Macam mana dia boleh pakai kereta ni? Kereta Vios baru pula, contoh tak boleh jadi ni, contoh Vios je, tapi sebut untunglah dia dapat makan sama dengan Samsul Debat, jadi hal. Sebab kawan tu share satu dunia, kan? Saya dekat Sarawak beberapa minggu lepas, orang nampak saya keluar daripada restoran Laksa Sarawak tu, ada seorang yang non-Muslim tegur saya, nak ambil gambar boleh? Saya kata boleh, tak salah orang ke? Tak salah, Adi Putra kan? Dia kata. Saya kata bukan. Berlari saya masuk dalam bilik air nak confirmkan tang mana yang sama tu kan. Tapi sebelah malam dia komen balik, dia kata bukan Adi Putra, bukan Mat Kilau, bukan Samsul Yusof, dia kata. Agaknya dia baru perasan. Tapi saya tak adalah terbawa-bawa kan, tak ada terbawa-bawa sangat, tapi terkejut lah. Macam mana mungkin gelap tu sama kot, gelap tu sama kan. Bayangkan. Jadi itulah dia media sosial. Dan media sosial dia boleh menyebabkan kita terpedaya dengan banyak perkara. Dia boleh letak background yang pelbagai, dia boleh letakkan sekadar untuk persona, tapi ada orang yang mengambil kesempatan. Kadang-kadang tunjuk gambar suami isteri pegang tangan dekat handbrake, ada nampak cincin, oh my love, guna komen, oh my love, kan? Rupanya skandal, bukan isteri dia. Contoh, jadi hal. Peluk suami, kaulah syurgaku. Allah. Pada orang yang dah lama kehilangan syurga, kematian suami, dia akan bengkak hati. Macam seorang ada suami, masalah tu. Jangan dukung isteri je ni, tunjuk gambar dekat dalam Facebook. Yang suami tu pula dah kena marah dengan isteri, tengok orang tu,
siap dukung isteri dia. Abang, suami kata, aku bukan tak nak dukung kau. Kau tengok tak kilogram kau berapa? Masalah juga tu, kan? Sebab dia akan jadi perbanding, membanding-banding satu dengan yang lain. Itu pun penyakit yang bahaya. Macam-macam penyakit. Matanya sibuk melihat apa yang orang lain ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Saya mujur, saya datang sini special sikit, saya naik Fortuner. Di Semenanjung saya naik Azia je, okey je, kan? Susah nak puas hati semua orang. Naik Fortuner, balagak naik Fortuner. Naik Azia, susah hidup dia sekarang. Macam mana nak senangkan hati orang ni? Memang tak boleh. Ada je benda tak betul, kan? Ada je benda tak betul. Cubalah sangka baik, kan? Senang je naik Azia. Saya baru ni ceramah dekat UTM Jalan Semara KL. Tak pernah berlaku dalam hidup saya. Bila keluar nak ambil kereta, kereta penceramah kena klaim, kena kunci tayar tu. Apa salah penceramah? Salahnya sebab naik kereta kecil. Merah muka penganjur, minta maaf Ustaz, kita buka sekarang, tu buka sekarang. Tapi saya tak marah. Sebab saya gembira. Kenapa? Sebab kita nampak macam mana layanan manusia bila kita naik kereta kecil, ya? Tapi okey je. Tu belum cerita lagi saya ceramah dekat Kuantan. Bila naik kereta tu kotor, saya cakap dengan driver saya, nanti kan kau sampai ni kereta ni kotor ni, kau pergi basuh dulu, nanti kau ambil aku ni kat sini balik. Okey. Saya pun turun di jalan. Penganjur tu, steady Ustaz, datang jauh-jauh naik Grab. Oi, kereta aku. Dia boleh cakap Grab. Tapi saya tak kecil hati. Hidup kalau mengharapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Tapi yang kita nak harapkan pengiktirafan siapa? Daripada Allah Ta'ala. Tuhan bagi kita kan, walaupun kita duit tak banyak, tapi kita sihat. Makanlah apa benda kita nak makan. Ada orang tu kaya, tak boleh, ini tak boleh, gastrik tu, tak boleh, darah tinggi, nak mati dah, tak boleh. Semua benda tak boleh. Biarlah kita tak banyak duit, boleh makan banyak. Betul? Iya. Kan best dapat jadi Samsul Debat? Tak best. Pergi makan kena cari kedai makan yang tak ramai orang. Kalau ramai orang, jap-jap gambar. Susah. Iya. Tadi saya makan di syurga, Cafe Paradise nama dia. Cantik betul pemandangan, tapi macam ni pandang sebab panas terik, berdenting panas. Tapi sedap, makan kat sana sedap. Cuma ikan apa nama tu? Ikan apa nama? Ikan liking. Tak sempat makan sebab ikan liking dah liking. Ikan likingnya tak cukup tadi. Boleh pula Tan Samsul Debat ikan liking tak ada. Yang kata paling sedap sekali di Kota Belud katanya. Dan tak apalah, next time saya akan datang lagi. Dan, tapi itu dia. Kadang-kadang apa kita share dalam media sosial ni sangat berbahaya. Tapi apalah kiranya kalau kita kongsikan bahan-bahan ilmu, kan? Bahan-bahan ilmu, kongsikan benda-benda baik. Jangan lupa, mari kita ramai-ramai datang ke program ceramah Samsul Debat. Ramai datang. Kita share, orang yang nampak sharing kita tu dan dia datang sebab itu, apa-apa ada. Budak-budak sekolah pun datang. Petang ni kelas tambahan pun ponteng. Sebab gelak amat. Betul lah tu, kan? Samsul Debat tengok pun tahu muka orang ponteng kelas tambahan ni tahu, kan? Jadi mana kata sebab nak datang dengan kuliah ilmu. Bak kata orang, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi kena cari ilmu. Itu sebab saya kata tadi, kalau adik-adik nak jadi YouTuber, biarlah jadi YouTuber yang berilmu. Janganlah jadi macam sesetengah orang, sanggup memperbodohkan diri sendiri untuk konten. Berjoget-joget tak tentu arah, lepas tu seronok dapat berapa juta, lepas tu menangis minta maaf. Buat apa?
Saya tak cakap siapa, bukan orang Malaysia atau orang mana, tak tahu. Kan? Kena jaga. Banyak lagi benda-benda baik kita boleh kongsikan. Betul tak? Kongsikan benda-benda baik. Contohnya cara nak buat jus. Kan? Hari ni ada perkongsian cara nak buat jus. Jus apa? Jus air yang special. Hari ni kita tunjukkan macam mana jus durian campur dengan bawang. Nama dia jus barian nama dia. Bawang campur durian. Contoh lah, tu saya punya. Kan? Yang orang lain lah. Contoh. Kita buat perkongsian. Contohnya hari ni kita tunjuk perkongsian. Macam mana nak tahu personality kita ni personality lelaki ke personality perempuan? Kadang dia nama je perempuan, tapi personality dia lelaki. Kadang nampak je lelaki, tapi personality dia perempuan. Tak, saya cuba tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan, semua tengok je. Jangan tengok saya, tengok tapak tangan. Macam mana budak-budak sekolah tak ikut. Tengok tangan sendiri, jangan tengok tangan orang. Tengok tangan sendiri. Tengok tapak tangan sendiri dan dengar arahan saya. Tengok tapak tangan. Tengok tutul. Arahan saya dengar tau. Jangan tengok saya. Tengok tapak tangan tu, tapi dengar je arahan saya. Tengok tapak tangan. Dah tengok Dah tengok tapak tangan Okey, tengok tapak tangan dua-dua belah. Puan, dua-dua belah tangan. Okey, dua-dua belah tangan. Okey, dah tengok tapak tangan, tengok tapak tangan. Yang belakang bukan dia. Tengok tapak tengok. Okey. Sekarang cuba tengok kuku masing-masing. Okey, dah turun, jangan bagi orang nampak. Turun dah turun. Tadi ada ramai perempuan yang personalitinya jantan. Bila tengok tapak tangan, tengok kuku, itu personality jantan, harimau. Dia mengarah orang aja. Kalau dia terasa tu, dia marah terus. Tapi ramai juga lelaki tadi yang saya tinjau, personality dia personality perempuan, lembut. Tengok tapak tangan macam ni, lepas tu tengok kuku, alah. Tengok. Itu salah satu contoh perkongsian. Kan? Tapi makna kata, lepas ni buat dah tak jadi dah sebab dah tahu. Tak setting. Dia kalau kali pertama cuba tengok. Tu yang kadang-kadang lelaki tu tak nak lah. Malah nak pergi. Alah janganlah maju. Siapa maju? Tak nak. Tapi dia kena sensitif. Dia cepat terasa. Banyak lagi contoh kalau kita tengok mata. Ni ilmu, fakta. Tengok mata kita buka kan mata kita ni. Kalau suruh kawan kita tengok, kita ambil torchlight ni, kita suluh daripada tepi, kita boleh nampak iris mata kita. Dia macam jam. Kalau pukul 1 tu, iris dia sepatutnya garisan dia cantik je. Kalau ada berlubang-lubang tu, garis tu berlubang. Kalau pukul 2 dia sakit apa? Sakit jantung. Kemudian pukul 3 tu sakit apa? Mungkin hati dia dah rasa, dah problem. Tapi kita tak rasa lagi. Tapi problem tu dah ada. Ni sakit kaki, lutut dia dah mula sakit sebenarnya. Kemudian ni sakit tekak dekat mana? Macam tu. Ubat sakit tekak paling baik sekali apa dia? Contoh, ni dia bagi ilmu ni. Ubat sakit tekak paling baik minum apa? Ramai yang tak tahu kalau sebenarnya kalau nak minum, kalau macam saya lah, kalau sakit tekak, antara yang kita paling boleh minum adalah air sasi. Air sasi gas tu, air sasi FNN tu, air sasi tu masukkan dekat dalam periuk, kita dalam bekas, kita didihkan, menggelegak. Sebab nak buang gas dia, minum suam-suam. Sebab hanya air sasi saja ada kayu akar sarsaparilla. Baik untuk tekak, baik untuk suara kita. Bukan kok sasi. Habis semua FNN yang air orange semua dia dimasaknya, tak, hanya sasi saja. Itu antara melalui apa kita boleh tahu? Melalui pembacaan ilmu yang kita kongsikan perkara yang baik-baik. Kan? Jadi itu antaranya kita boleh tengok sebenarnya. Dengan ilmu ni, tu sebab kita kena kongsikan benda-benda yang baik, fakta-fakta yang baik. Jangan melaga-lagakan masyarakat. Jangan kita cakap yang ni memang tak guna lah, ni tak betul, tak, tu tak baik. Kita kena bawa info-info, maklumat yang baik-baik. Tu sebab Nabi pesan, kalau kamu tak ada perkara baik yang nak kamu perkatakan, lebih baik kamu diam. Bayangkan tahap perkara baik tu. Contoh, pernah satu ketika seorang perempuan Badui datang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia datang dengan Prophet Muhammad. Bila datang dia jumpa dengan Nabi,
Dia cerita-cerita masalah dengan Nabi, dia pun balik. Bila dia balik aja, Aisyah datang. Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Dia sebut macam tu. Aisyah sebut saiz perempuan Badui itu, kecilnya perempuan itu. Apa kata Nabi? Ketahuilah sesungguhnya engkau sedang membuat ribah. Kita bercakap sesuatu perkara yang mungkin betul, tapi kalaulah Tuhan empunya badan dengar, dia kecil hati, maka itu adalah berdosa. Contoh, kenapa bulat sangat badan dia? Macam tadi kan, saya dengar orang perempuan mengumpat, bukan erti perlahan, tapi saya maafkan. Saya lalu tadi tingginya, saya tengah tu. Salah ke saya tinggi? Saya tak minta dilahirkan tinggi begini, kan? Mengumpat tu, bila buka emas, dalam TV nampak tua, kurang ajar betul. Tapi saya maafkan juga, tak ada masalah tu, saya okey je, kan? Kadang-kadang kita gemar bercakap, dia bukan pakai baju yang sama je ke tiap minggu, no? Ada je benda nak cakap benda tu biar sifat cakap tu yang baik. Tu baju yang sama. Tak, dia memang banyak baju tu. Dia gila-gila tu yang nampak sama tu, dia ada banyak baju tu. Sangka baik. Ada je benda-benda yang tak baik kita nak cakap pasal. Dengar kan. Apa? Itu kalau lagi teruk bisikan itu, lagi dahsyat dia punya akta rahsia rasmi ni. Tak sangka betul. Ya Allah, yang baru sampai, apa cerita? Kenapa lah cakap benda-benda yang baik? Orang lelaki dia senang, apa cerita weh? Apa? Wah, dengar-dengar macam tu lah. Buang perasaan-perasaan yang tak baik. Macam saya kata tadi, buang tamak, buang sombong dalam masyarakat kita. Tunjuk dalam media sosial, yang paling geram tu, tunjuk gambar rumah bungalow, banglo. Tunjuk gambar rumah banglo, baru siap, bergambar depan tu, alhamdulillah, siap juga teratak buruk kami. Pijak kan tahulah teratak buruk apa macam tu. Orang lain kata, kalau tu teratak buruk rumah kita ni apa? Dia kata macam tu. Kadang-kadang gemar macam tu. Alhamdulillah, lahir juga anak kami yang ke-19. Rajin betul beranak. Bagi salam aja jadi. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Betul lah. Aduh, hai. Yang seorang tu pula kahwin-kahwin tak beranak-beranak. Tak apa, sabar. Syukur. Tuhan bagi peluang relax dulu. Nampak tak? Tapi itu dia. Jangan sombong, belagak dengan apa yang ada. Tak payah belagak, semua sementara. Kan? Ya. Dia tu pegawai tu, dia tu penolong pegawai daerah tu. Contoh. Kan ada seorang, dia tu DO nombor 1 dekat daerah tu. Dekat Melaka tu. Tak nak sebut, sabarlah Melaka. Dia nombor 1 tu dulu. Tiba-tiba dekat tiang surau. Kenapa pencen? Sampai masa pencen, Samsul Debat dulu pengarah undang. Sampai masa pencen, dekat pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Nak belagak dengan apa? Hari ni Samsul Debat, lepas 5-6 tahun dah tak ada Samsul Debat, tiba-tiba dah ada Samsul Sebat, dah ada Samsul Debat, macam-macam Samsul ada. Betul tak? Tu penyanyi yang hebat-hebat tu dulu. Engkaulah sekuntum bunga sakura, contohlah. Tiba-tiba masuk ke Gawakanza, engkau lah, macam tu dia jadi macam tu. Suara pun dah tak sampai. Ni contohlah. Minta nyawa nak menyanyi. Janganlah lagi ada orang tua dekat sini nak masuk kilauan emas tu, berhenti-berhentilah. Lepas tu menangis terkeluar. Nyampah aku. Banyak lagi benda lain nak masuk. Lepas tu viral. Menangis gigi palsu terkeluar. Allah. Banyak lagi benda lain yang berfaedah boleh buat kan. Kalau betul ada yang nak pergi masuk pertandingan juga, minta orang masjid escort dengan van jenazah. Tengok sanggup tak pergi. Jangan sambung-sambung sampai masa kita tak ada apa-apa. Kereta dia besar lah, sampai masa ada kereta lagi baru lagi pada tu.
Nampak motor aku je, motor aku cantik lah. Sampai masa seminggu je, lepas tu orang dah boring tengok motor tu. Dah ada motor lain yang lagi hebat. Jangan kita sombong, tak ke mana pun. Lepas tu kedudukan, pangkat, habis. Suami isteri pun sementara, menurut kajian dalam pasangan suami isteri, suami akan mati dulu. Jadi orang perempuan, tolong layan suami sebaik-baik. Tengoklah dalam majlis ni, berapa ramai lelaki yang tinggal. Yang ada pun kat sofa je, ramai sikit lah. Ada 4 orang. Sik baik aku bangun cepat. Masuk dia. Masuk. Ada sini depan ni sikit, sana sikit, sana sikit. Yang lain semua perempuan. Patutlah dia bagi PIBG. Ibu dulu baru bapa. PIBG. Kalau boleh je nak buang bapa tu, kan jadi PIG pula, PIG. Tak boleh kena dia juga bapa tu. Ibu pejabat. Pernah dengar bapa pejabat? Mana ada? Ibu negeri, bapa negeri ada? Tak ada. Yang ada duduk ibu ayam, bapa ayam ada duduk. Hebat betul. Ibu-ibu, semua ibu tu sebab orang perempuan ramai. Dan orang lelaki yang datang hari ni yang tak ramai, lelaki yang terpilih saja. Oh, tergamak tepuk tangan tu. Tengok berada kat tu, nampak? Dengan semata hitam, nampak tu? Wah, tengah-tengah panas, relax dia. Bapak terpilih tu. Ya, daripada tadi dengan lap peluh tu. Ya. Tapi tak apa, pahala. Betul, hebat pengiktirafan kita bagi pada orang perempuan. Ya. Datuk pun sibuk ni, hantar datin. Ya. Hantar datuk ni. Datuk Raya. Dengan datuk ni happy je sebab raya. Happy je dengan datuk sepatutnya. Ya. Kalau kita terperanjat pun, alamak, mana ada orang sebut alapak? Tak ada. Alapak, tiba-tiba pula tukar kan, bagilah ayah rasa sikit, tak ada. Jadi tak payah kita sombong-sombong kan. Tuhan bagi dengan kita ni cukup-cukup je kan? Iya, belajar bersyukur. Kadang kita mungut sebab apa? Manusia selalu tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Media sosial lah. Sibuk nak tinjau, nak stok tengok orang tu buat apa, orang yang buat apa, sakit hati sendiri. Sudah-sudah lah. Dan orang nak buat ni, siko bagi dua kan. Oh tu kau marah dia. Betul ke aku buat tu? Macam hari tu kan. Cuba pelbagaikan lagu-lagu nasyid ke pula. Kan? Lagu Maher Zain ke kan? Ini dengarkanlah. Tak boleh dengarkanlah. Lagu sedih pun lagu itu, lagu gembira pun lagu itu. Tukar. Tak perlu kita sombong-sombong. Semuanya sementara sifat dia. Dan begitu juga jangan kita dengki-dengki, saling jatuh menjatuhkan, saling fitnah memfitnah. Jangan gunakan media sosial untuk itu. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Dengar-dengarnya lah Tuan Sabdali naik pangkat. Contoh. Jadi ada orang, entah apa dia jilat the boss tu, dia kata seorang tu pernah cakap. Cuma cakap, Alhamdulillah dia naik pangkat, besok boleh minta tolong dengan dia. Kan okey. Senang. Dengar-dengarnya dia beli kereta baru. Entah mana dia curi duit tu. Cuba cakap dengan baik. Oh, dia beli kereta baru. Dia tu rajin bagi orang tumpang. Senang kita tumpang kereta dia. Tapi isi minyak apa buat tidur. Untung tak? Untung. Dengar-dengar anak dia SPM dapat semua A. Macam anak dia seorang pandai. Cuba cakap baik-baik. Dengar anak dia dapat semua A. Alhamdulillah ada juga anak-anak yang pandai di kalangan kampung kita ni. Kan okey. Dengar-dengar Abang Haji tu lah. Abang Haji mana? Yang umur 85 tahun tu lah. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kan dah lama dia hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Umur 85, bini 25. Cuba cakap yang baik-baik. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap, boleh jaga dia. Ini tak, malam pertama mati tu. Cubalah cakap yang baik-baik. Tak
pun cuba tanya perempuan tu, apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Umur dia dah banyak. Sebenarnya macam tu dia cakap. Saya suka Abang Haji ni, dia pandai bergurau, dia ambil berat. Lepas tu kan romantik orang tua tu. Setiap kali dia marah kan, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pekak, tak terdengar. Nak balas apa? Contoh, tapi bukan orang sini, orang tempat lain. Sini okey. Itulah kita ni cuba belajar sangka baik, jangan dengki-mendengki. Senang hidup kita. Hidup kita dalam dunia ni, dalam bab media sosial ni, saya nak pesan 5 perkara. Pertama, banyakkan sabar sebelum nak type. Sabar banyak-banyak. Jangan lepaskan kegeraman kita dalam tu. Ada seorang sahabat saya yang saya kenal dekat Kota Belud ni. Ada seorang. Bila orang komen satu-satu perkara, dia tak puas hati, dia terus balas tentu. Suka hatilah. Awak kena faham ni. Cap, dia balas balik. Sabar. Macam saya senang je. Tak puas hati, delete aja terus. Komen aja dia. Banyak cerita. Betul. Kadang-kadang kita ni, bagi kita layan lagi menjadi. Lagi layan lagi menjadi. Orang gila jangan dilayan. Orang gila kalau kita layan, kita pun gila sama. Dia cakap engkau tu pak, delete aja. Jangan layan dia. Pernah satu ketika orang gila datang dekat satu sekolah di Seremban. Orang gila tu masuk dekat sekolah tu bawa mata pancing. Pengawal keselamatan, dia biar. Kenapa? Alah tu dia tu 9 tu. Kenapa 9? Tak cukup 1 nak 10. Mana buaya ada shot. Dia tu pening sikit tu. Ya ke? Orang gila jangan dilayan. Dia bawa mata pancing tu, dia pergi dekat padang, suruh. Dia pacak, dia tunggu. Datanglah pengetua sekolah tu. Dia pergi tegurnya orang gila ni. Banyak dapat ikan, dia tanya orang gila tu. Orang gila tu kata, kau gila apa? Ini padang, mana ada ikan? Sekarang siapa gila? Orang gila tu dah tak gila, dah jadi pengetua tu gila sekarang. Tu cakap, orang gila jangan dilayan. Sudahnya siapa yang gila? Ada satu orang gila tu lagi pula, dia tengah duduk kat jambatan, ada seorang bawa kambing, dia nak pergi ke masjid, nak sembelih kambing tu. Dia tengah pikul kambing tu, orang gila tu tegur, nak bawa pergi mana monyet tu? Orang nak cakap orang gila yang dilayan. Dia jawab pula tu, ini kambing lah, bukan monyet. Aku bukan cakap dengan kau, aku cakap dengan kambing tu. Sekarang siapa monyet tu? Itu cakap tu. Kadang-kadang tu dia tu, macam tu juga dalam media sosial. Bukan semua orang yang waras yang tengah kita layan dekat dalam Facebook, dekat dalam media sosial ni. Jadi tak perlu kita layan. Itulah sebenarnya yang menyebabkan kita tak merdeka, terbelenggu dengan masalah-masalah pemikiran yang sempit dan dangkal daripada orang-orang tertentu. Orang tu akan menghukum. Dia kata engkau ni tak betul, engkau ni. Ada orang dia tak boleh tengok orang buat kebaikan. Ada orang macam tu. Ceramah saya pun kadang-kadang ada, ni mesti inilah, ini mesti tujuan inilah, macam-macam orang cakap. Tapi buat apa kita layan? Dalam 1000 orang tu 999 suka kat kita. Kenapa kita sibuk yang seorang yang tak suka dengan kita? Delete aja sudah. Macam tu je. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni dalam dunia yang serba canggih ni, kita boleh tengok betapa masalah kita dalam hari ni. Kita telah banyak mengejar fenomena akhir zaman. Kita boleh tengok hari ni, rumah semakin besar tapi keluarganya semakin mengecil. Semua sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan tab, seorang dengan phone. Rumah ada 10 orang, senyap sunyi, tak bunyi apa. Keluarga semakin besar, rumah semakin besar, keluarganya semakin mengecil. Gelaran semakin tinggi, akal fikiran semakin rendah. Buat malu. Kadang-kadang dia mengaku pangkat dia tinggi, tapi bercakap tidak melambangkan pangkatnya, malahan akalnya jatuh ke bawah tapak kaki kadang-kadang. Ubat-ubatan semakin canggih, tapi penyakit semakin banyak. Macam-macam vaksin ambil, AstraZeneca, Sinovac, Pfizer. Settle. Tiba-tiba kita punya isu COVID-19. Ramai tak faham COVID-19, COVID-19. Dia baru dia gelak. Nampak tu, orang Kota Belud dia tak faham COVID-19. COVID-19 baru faham.
Dan tiba-tiba ada influenza pula, ramai orang tua dengan kanak-kanak kan. Tapi kita jagalah diri kita, jaga penjarakan kita dan sebagainya. Kemudian melancong satu dunia, tapi makin tak kenal dengan jiran sebelah menyebelah. Satu dunia merayau dengan jiran tak baik. Macam mana? Ilmu semakin tinggi, emosi semakin rendah. Gimana? Marah aja, ada je benda tak betul dengan orang. Faham belajar tinggi. Itu sebab Imam Malik kata, biar kurang ilmu tapi jangan tak ada adab. Kalau nak ikutkan, kat depan saya ni datuk-datuk semua, pangkat tinggi-tinggi. Saya seorang je senior doktor, SDR, saudara. Saya seorang je yang tak ada datuk, tak ada pangkat apa pun, tapi disebabkan adab, mereka hormat saya. Itu namanya. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Kemudian fenomena akhir zaman, manusia semakin ramai, tapi rasa kemanusiaan semakin merosot. Orang makin nak jatuh menjatuhkan, mengambil kesempatan. Orang kampung nak pergi umrah pun kena tipu. Nak pergi haji bayar 5,000 aja, insya-Allah kami tolong. Sudahnya tawaf di KLIA, petang tu dah sampai kat Kota Belud, cepat balik hari aja. Dah kena tipu dengan orang. Minuman semakin banyak jenis, tetapi air bersih semakin berkurangan. Sekarang ni kena beli air yang tekan-tekan tu. Tekan-tekan terus panas, tekan-tekan terus sejuk. Tahu tak? Ya ke tahu? Apa dia? Janganlah sebut je nama dia. Dia tak taja ceramah kita hari ni. Mesin air je sebut. Semakin banyak teman di media sosial, tetapi semakin kurang teman sejati. Pakai jam tangan yang mahal, tapi semakin kurang yang menepati waktu. Ilmu semakin tersebar, adab dan akhlak semakin lenyap. Belajar semakin mudah melalui media sosial, tetapi guru semakin tidak dihargai. Teknologi semakin canggih, aib dan fitnah makin tersebar. Orang yang rendah ilmu banyak bicara, orang yang tinggi ilmu banyak terdiam, terperanjat dengan orang yang bodoh itu berbicara. Itulah keadaannya pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian, jangan benarkan media sosial ni membelenggu pemikiran kita untuk terus berfikir dengan cara baik. Tuntut ilmu, belajar. Proses pembelajaran tidak pernah terhenti sebenarnya. Saya sendiri pun sentiasa belajar dan terus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita akan jadi tidak relevan. Betul? Kita kena belajar. Pesan guru ingat sentiasa. Tok guru saya pesan dulu, jangan demand. Contoh, kalau tak bayar saya 3,000, saya tak nak datang. Contoh cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Cik nak bayar berapa? Itulah kita target bayar ni. Bolehlah. Macam tu lah. Saya orang bayar 1,000 saya datang, bayar 10,000 pun saya datang. Bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali, tak datang lah lepas tu. Tak ada. Gurau. Yang penting booking tarikh dulu. Ya, betul. Jangan kita jadikan tu sebagai semua nak jadi. Takkan kaya dia dengan meniaga ilmu ni, tak ada. Jangan. Kan? Saya tengok yang paling penting sekali bila ramai datang, semua doakan saya. Terutama yang tua-tua. Yang tua-tua tu semua doakan saya. Semoga panjang umur ustaz. Yang muda-muda tu selfie. Hari tu dia satu, saya ceramah dekat mana, dekat Rompin, Pahang. Yang lelaki ni, yang ketua-ketua kampung, berdiri, duduk dekat depan dengan saya. Makcik-makcik berdiri kat belakang. Tiba-tiba tengah ambil gambar, tiba-tiba makcik kat belakang tu bersuara, free size.
Kata apa pula freestyle sebelah makcik? Alah yang macam ni itu freestyle makcik kata. Tapi dia confident. Setua-tua manusia keluar daripada telekung nak ambil gambar, keluar tangan. Makcik ni hebat pula, ada bini love. Oh dahsyat dia orang ni kak. Kan? Tak kisahlah. Tapi teknologi ni janganlah menyebabkan kita lupa diri kita. Lepas tu dah seronok sangat pakai 360, muka jadi muda semua. Lupa dekat luar ni kita dah tua. Saya pun tua dah sebenarnya. Saya ni matang sebelum usia. Macam tu. Apa-apa pun belajar. Dengar pesan guru kita. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Sebab saya tengok banyak student ni hari ni ambil pantun lama satu lagi. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Biasa dengar kan pantun? Berburu ke padang datar. Mana ada orang berburu kat padang? Padang datar pula tu. Takkan kau buta tak nampak tak ada binatang atas tu? Orang tak berburu di padang, orang berburu di mana? Hutan. Tapi nak sedapkan hati sendiri, dia kata apa? Berburu di padang datar, sedapkan hati. Dapat rusa berbelang kaki. Itu bukan rusa tu yang berbelang kaki. Itu apa? Belalang. Nak sedapkan hati. Maksud pantun tu pula, kalau berguru kepala ngajar, kalau tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga, tak bunga. Nak kata batang aja macam ada kelopak, bunga kot. Sajat rupanya. Contohlah agaknya. Bukan orang Malaysia tu, you all tak tahu. Orang Australia ke orang Thailand macam tu lah. Kan? Iyalah tu bunga kembang tak jadi tu. Yang tiba-tiba perempuan yang macam lelaki tu yang pakai ihram depan Kaabah tu. Kan? Nak kata bunga tak bunga, kan? Bunga kembang tak jadi. Termasuklah seorang tu dekat airport elok pakai jubah, tiba-tiba depan Kaabah pakai telekung. Bukan orang Malaysia. Orang Australia ke orang Thailand macam tu lah. Kan? Jadi jadilah orang yang baik. Kan? Jadilah orang yang baik. Ada beza sebenarnya di antara manusia dan menjadi manusia, ada beza. Itulah yang Nabi sebut khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberikan manfaat pada orang lain. Kita buat manfaat. Itu sebab SSK Center ni salah satu cara nak bagi manfaat dekat orang. Buat lagi program-program. Teruskan. Kita target tahun depan kita buat 2 Syamsul dekat sini. Syamsul depan, Syamsul Gawang. Boleh? Boleh tahun depan? Boleh? Jadi jangan risau, saya akan bagi masa untuk semua ambil gambar lepas ni, tak ada masalah. Siapa ambil gambar tegak RM50, gambar yang rebah RM150, masuk ke dalam tabung SSK Center. Menyesal pula kita datang ambil gambar dia. Tak ada lagu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa pun saya ucapkan terima kasih sekali lagi di atas kesudian. Jangan benarkan belenggu ni. Maksud merdeka ni bebas daripada belenggu penjajahan. Penjajahan minda kita hari ni masih lagi teruk dengan cara kita menjatuhkan satu dengan lain. Sedangkan bila kita jatuhkan orang, kita tak sedar, kita jatuhkan masyarakat itu bersama dengan kita sebenarnya. Kita buruk-burukkan orang, rupanya orang lain bukan pandang buruk pada dia seorang, tapi pandang buruk pada masyarakat. Itu yang kita tak sedar. Jadi berubahlah kita. Kalau kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita, kejayaan orang lain adalah kejayaan kita juga. Mudah-mudahan kebahagiaan dan kejayaan kita merupakan kebahagiaan dan kejayaan orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekarang itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkan menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur pada hari ini mengundang, rasa nak junjung.